Nama saya Daryl Saka dan saya dari kelas session D2. Pada hari ini saya akan membuat pembentangan untuk bab 9 untuk subjek kemahiran membuat keputusan. Oke, tajuk untuk bab 9 ini ialah membuat keputusan dalam organisasi. Oke, yang pertama, menyampaikan keputusan. Proses implementasi bermula dengan menyampaikan keputusan. Menyampaikan keputusan juga boleh dalam bentuk arahan, sama ada bertulis atau lisan bagi keputusan yang mudah. Oke, untuk keputusan yang besar dan lebih kompleks, ia akan disampaikan melalui perkeliling yang biasa kita dengar, yang bertulis dan dimaklumkan secara resmi, sama ada melalui akhbar ataupun media massa. Oke, kemudian untuk penyampaian keputusan dalam kumpulan. Penyampaian keputusan dalam kumpulan mempunyai 4 langkah kitaran, yaitu yang pertama, langkah pihak yang menyampaikan, yang kedua, keputusan yang disampaikan, dan yang ketiga, penerima, dan terakhir sekali, maklum balas, yaitu respon. Oke, mari kita lihat apakah fungsi 4 langkah kitaran ini. Oke, komunikasi keputusan. Contohnya, yang pertama, pengantar. Kita ambil contoh pengantar itu sebagai kita punya pensyarah. Pensyarah memberikan arahan kepada para pelajar untuk membuat pembentangan atau membuat kerja-kerja mereka. Yang kedua, keputusan. Dengan arahan yang diberikan oleh pensyarah tadi, sebagai pelajar kita menjadi orang yang ketiga, yaitu penerima. Dan melalui penerimaan tadi masuk pada langkah yang keempat, yaitu maklum balas. Sebagai maklum balas, para pelajar akan menjawab ya kepada pensyarah dan meminta tempoh ataupun menanyakan tempoh bilakah kerja itu harus disiapkan dan dihantar kepada pensyarah yang berkenaan. Itu serba sedikit kefahaman tentang komunikasi keputusan. Oke. Untuk kepentingan komunikasi yang efisien mempunyai 4 poin, yaitu jelas, tidak berselindung, boleh difahami oleh penerima, dan terakhir sekali tidak berlaku perselisihan faham. Oke, seterusnya proses delegation. Proses delegation mempunyai 7 poin. Oke, yang pertama, untuk proses delegation, tugas mestilah jelas. Oke, untuk berkaitan dengan tugas yang jelas, seperti yang kita bincangkan seperti yang saya terangkan di awal tadi, sebagai seorang pensyarah seharusnya menerangkan apa tugasan yang diberikan kepada pelajar dengan sebaik-baiknya dan sebisanya agar para pelajar untuk memahaminya. Oke. Yang kedua, tugas mestilah jelas berkaitan dengan projek-projek lain dan matlamat organisasi. Itu poin kedua. Untuk poin ketiga, tahap pencapaian yang diperlukan mestilah ditentukan. Itu untuk poin ketiga. Untuk poin keempat, faktor masa hendaklah ditentukan dan ditetapkan. Itu untuk yang keempat. Yang kelima, jumlah pihak berkuasa yang membuat keputusan mestilah jelas. Itu untuk poin 5. Poin keenam, mesti ada kepercayaan daripada orang bawahan untuk menyiapkan keseluruhan projek. Oke, itu untuk poin keenam. Dan poin ketujuh, pendekatan yang betul adalah penyertaan partisipatif dan bukaannya arahan direktif. Itu adalah 7 poin untuk proses delegation. Oke, mari kita beralih ke tajuk yang seterusnya, yaitu teknik-teknik kawalan. Teknik-teknik kawalan mempunyai 5 poin. Dan yang pertama, kuantitatif. Yang kedua, kualitatif. Yang ketiga, tindakan pembetulan. Yang keempat, kitaran kawalan. Dan yang terakhir sekali, menilai kembali. Itu ialah teknik-teknik kawalan. Oke, penilaian kembali. Penilaian kembali adalah poin yang pertama, kerana ianya perlu rasional dan sebab-sebab keputusan tersebut perlu diambil. Yang kedua ialah kesan keputusan di pihak yang terlibat. Dan yang terakhir sekali ialah keselarasan keputusan dengan undang-undang semasa projek berlangsung.
untuk penilaian kembali. Bagaimana dengan menilai kembali? Okay. Thinking backward, maksudnya menilai kembali. Thinking backward menggunakan persepsi, melihat secara keseluruhan keputusan yang telah dibuat dan akan dibuat. Okay. Menilai kembali pelaksanaan setiap komponen membuat keputusan mempunyai 3 fasa, iaitu fasa yang pertama kesedaran, fasa kedua analisis, dan fasa yang terakhir sekali tindakan. Menilai keberkesanan keputusan. Okay. Itu adalah poin seterusnya. Menilai keberkesanan keputusan. Penilaian keberkesanan dari segi sejauh mana alternatif yang telah dipilih untuk mengatasi masalah sepanjang projek tersebut berlangsung. Yang kedua, sejauh manakah ketepatan mengenal pasti punca-punca masalah yang terjadi. Yang ketiga, sejauh mana matlamat yang telah dicapai. Dan yang keempat, sejauh mana kelemahan alternatif yang telah dilaksanakan dan telah dikenal pasti. Dan yang terakhir sekali, sejauh mana analisis pros dan cons bagi alternatif adalah yang benar yang diandaikan. Itu adalah cara-cara untuk menilai keberkesanan keputusan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.